Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Sukan Plus Close Up kembali menemani hujung minggu anda dengan pelbagai topik segar. Saya Haidar Ali, hos anda untuk minggu ini, dan kita nak bercakap tentang sukan rekreasi, aktiviti mendaki atau hiking. Sebenarnya telah mendapat tempat dalam komuniti dan penggiat sukan tempatan, khususnya mereka yang gemarkan aktiviti lasak. Dan sebenarnya terdapat banyak disiplin dan sudah pasti prosedur standard bagi memastikan aktiviti mendaki ini menjadi sukan yang selamat. Dan bagi bercakap tentang sukan hiking ataupun mendaki ini, kami bawakan naib pengerusi Persatuan Malim Gunung Perhutanan Cawangan Negeri Selangor, Saudara Muhammad Azwan Abdullah, untuk berkongsi pengalaman. Selamat datang, Azwan. Terima kasih, Haidar. Pertama kali di Bernama? Pertama kali sampai di Bernama ni. Okey, sebelum kita sembang jauh tentang aktiviti hiking, kita nak tahu dulu apa sebenarnya istilah malim gunung tu, Azwan. Okey. Pertama sekali, terima kasih, Haidar, kerana sudi menjemput saya ke Bernama. Dan kita kongsikan, sebenarnya malim gunung ni dia paling famous waktu kejadian gegaran di Kinabalu. Sebelum ni kita lebih menggunakan istilah guide untuk di Semenanjung lah. So malim gunung biasa digunakan di sebelah Sabah. So semenjak kejadian gegaran di Kinabalu, perkataan atau istilah malim gunung ni memang semua orang guna dah. Kemudian so dah Semenanjung pun dah pakai malim gunung. Dah guna. Asalnya Sabah. Oh, okay. So di sebelah Semenanjung ni kita lebih kenal guide ataupun biasa orang panggil guide lah. Dia punya istilah dia lah. Kemudian pada zaman berganti zaman, guide di Semenanjung ni dia sebenarnya tak ada agensi ataupun mana-mana body yang endorse seseorang itu untuk menjadi guide. Tak ada orang lagi. Dia lebih kepada pengalaman dan experience dan orang kata seseorang tu yang introduce kita. Dia kata okey, mungkin Haidar sebelum ni dah pernah bawa saya ataupun kenalan kita yang lain, dan dia introduce kita. Okey, dia boleh bawa ke sekian gunung, sekian. Dari mulut ke mulut lah. Dari mulut ke mulut. So tak ada persatuan. Dia ada persatuan. Tapi tak ada agensi yang endorse sebagai guide tu. So mungkin di Semenanjung Malaysia ni ada satu NGO yang mungkin dikenali sebagai Persatuan Malim Gunung Malaysia, PMGM. Diorang ni yang cari mana-mana individu yang berkelayakan untuk menjadi guide di hutan-hutan di Malaysia lah. Kemudian pada tahun 2020 Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia di bawah Tuan Yusaini, dia pengarah Ekopark dan taman-taman negeri di Malaysia, Semenanjung Malaysia lah, ambil inisiatif. So Tuan Yus ni memang dikenali sebagai Abah MGP kita orang lah. So dia ambil inisiatif untuk lisenkan atau endorse malim-malim yang ada di Malaysia di bawah Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia. So mereka dia endorse setiap malim gunung ni perlu ada permit, perlu ada berdaftar atau macam mana? Dia perlu berdaftar, maknanya kita kena berdaftar dan kira masuk ujian asas. Kita ada beberapa kursus latihan yang perlu kita hadir dan lulus untuk kita jadi malim gunung perhutanan. Okey, baik. Pengalaman dalam hiking dan membelah hutan ni dah berapa lama Azwan sebenarnya terlibat dengan aktiviti ni? Okey, sebenarnya daripada sekolah dulu dah start dah. Daripada muda lah. Daripada muda. Daripada tahun 94, 95 dulu. Kami dulu di sekolah, kami tak panggil hiking. Kami panggil ekspedisi.
So daripada zaman sekolah kami dah pergi ekspedisi merata lah. Kemudian dah masuk universiti, agak busy sikit, dia dah tinggal. Tapi saya kembali serius 2016. Start 2016, Labor Day, 1 hari bulan 5 2016, start saya mula mendaki Gunung Irau di Cameron Highland. Start daripada hari itu sampai sekarang, orang kata no turning back lah. Jatuh cinta tu dia kata sampai sekarang. Mana terus sangkut dengan Terus kerjaya. sangkut dengan kerjaya memanjat dengan hobi terus jadi satu kerjaya. Dahsyat. Ya, betul. Dahsyat. Baik, kita nak tahu seberapa besar sebenarnya komuniti hiker ataupun individu-individu yang terlibat dengan aktiviti memanjat ni di Malaysia sebenarnya. Personally saya rasa sangat-sangat besar dia punya komuniti ni, sebab dia lagi bertambah. Orang kata semua nak hiking ni start daripada zaman Covid lah. Maknanya Covid ni memang orang kata satu musibah untuk kita di seluruh dunia, tapi impact dia kepada komuniti pendaki, orang dah tak boleh pergi mana-mana. Dia dah start localize, dan semua orang daripada yang sekecil-kecil manusia sampai setua yang kita boleh tengok berumur, semua menggemari aktiviti mendaki ni lah, yang kita boleh nampak. Dan untuk negeri Selangor sendiri, daripada jumlah permit yang kita ada kota dia, start 1 hari bulan 9 2024, kota pun dah start bertambah. Maknanya Pernah penuh? memang penuh. Memang penuh setiap minggu. Mana kata komuniti dah meningkat. Ya, betul. Okey, apa yang menariknya mendaki atau mungkin juga dari segi cabaran aktiviti hiking kalau dibandingkan dengan aktiviti endurance lain? Kita ada banyak aktiviti endurance, merentah desa dan sebagainya. Apa menarik hiking ni? Okey, hiking ni macam saya cakap tadi, semua boleh buat. Kalau ultra ataupun kita berlari di Denai ataupun kita pergi marathon, kita pergi mana-mana sukan, dia ada kategori dia sendiri. Macam you boleh lari 50 km atau you boleh lari hanya 5 km. Tapi hiking ni terbuka, open. Daripada baby pun boleh, sebab kita boleh tengok ada yang bapa boleh bawa carrier, dia boleh tanam minat anak-anak daripada environment tu memang ada. Memang ada di Malaysia. Ya, betul. Betul. Okey, dari segi keselamatan macam mana tu? Sebab dia sebenarnya untuk hiking di Malaysia ni, dia masih belum lagi too ekstrim. Sebab apa? Kita punya cuaca kita hanya panas dengan hujan. Ataupun trek pendakian kita tidak terlalu orang kata ekstrim yang menyebabkan anak-anak kecil ataupun orang-orang yang lebih veteran tidak mampu untuk pergi dan balik. Kalau contoh bawa baby tadi tu, Malim Gunung benarkan lah? Benar. Sebab biasanya kita untuk mendaki, guide akan bawa bersama 7 orang peserta. So kebanyakan yang melibatkan bawah umur ataupun baby, kita mesti dapat acknowledge daripada parent tu sendirilah, kebenaran daripada dia, dan dia akan menjaga, dia bertanggungjawab sepenuhnya lah ke atas. Okey. Azwan, apa yang perlu ada untuk menyertai aktiviti yang hiking ni? Selain semangat, kita tahu lah nak naik mesti ada semangat, juga daya, kekuatan, kemampuan untuk memanjat. Ya. Kebanyakan orang ambil mudah dari segi kasut, peralatan tu sendirilah. Macam Haidar bagi tahu tadi, tak semestinya semangat je yang kita kena bawa kan. Peralatan kasut kena betul. Untuk aktiviti hiking, kita tak boleh pakai kasut yang kita berlari di jalan, sebab dia punya material, getah dia adalah berbeza. So kasut kena pakai kasut hiking lah. Dia ada yang tapak dia yang bersesuaian, ataupun yang paling mudah biasa kita panggil Adidas kampung tu lah. Tapi saya tak syorkan sangat, sebab setiap function atau setiap kaki kita ni mesti dijaga untuk kita pergi lebih jauh. Memang lebih mudah, tapi untuk orang kata jangka masa panjang mungkin akan ada efek kepada kaki kita lah kalau kita pakai tak betul sole yang betul. Dia tak boleh jaga. Dia sebab memanjat ni melibatkan lutut ni. Betul. Dia lebih kepada sebenarnya whole body. Tapi kalau kita nak dapatkan orang kata
sebenarnya hiking ni kita nak pergi dan balik selamat. Kita nak enjoy the journey. So kita kena kuatkanlah kita punya lower sebelah bawah ni lah. Kaki, lutut, teknik. Penting kasut. Kasut penting. Kasut sangat penting. Kemudian pakaian. Mungkin di rumah ataupun di tempat di luar daripada kawasan mendaki kita pakai material jenis cotton. Tapi kalau untuk aktiviti kita kena cari pakaian yang lebih cepat kering, mudah menyerap peluh. So that's why kita pakai jenis microfiber, jersey. So pakaian pun penting, dan jangan lupa peralatan tadi, dari segi pakaian, dan jangan lupa air, makanan. Walaupun kita pergi jenis day pack sekarang kan, sebab di Negeri Selangor balik hari. Kita boleh pergi start pukul 7 pagi, mungkin dalam pukul 2 petang, 3 petang kita balik. Tapi jangan lupa air yang secukupnya, makanan yang secukupnya, sebab sepanjang pendakian body kita akan dehydrate. Air peluh akan keluar, perut akan lapar. So ada bekalan makan untuk pergi dan sedikit air untuk masa balik kita nantilah. Dari segi peralatan juga mungkin bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Contoh macam mungkin terpaksa bermalam atau ada situasi macam tu. Ya. Dalam macam di Negeri Selangor pun, sebab kita mendaki ni kita bergantung kepada cuaca. Ada cuaca yang panas terik, ada yang cuaca yang pergi panas balik hujan. Untuk Malim Gunung Selangor lah, kami sentiasa mengingatkan ahli dan semua malim supaya lebih bersedia lah. Macam kami selalu praktis tidak membawa beg yang kecil lah, beg yang boleh membawa lebih barang yang untuk kita punya line up lah. Macam yang dah pergi khusus lanjutan, dia dah dibekalkan dengan extra throw bag, tali, lepas tu fly sheet. Air pun memang biasanya guide akan bawa lebih lah. Biasa kita akan tahu di mana-mana kawasan yang boleh ambil air, ganti air untuk penambahan air. So untuk saya boleh katakan guide yang di Negeri Selangor memang bersedia lah. Memang kita untuk itu dari segi peralatan, dari segi ilmu dalam hutan, ilmu survival. Yes. Macam ilmu pun, macam yang sebelum saya kongsikan sebentar tadi yang bersama kawan-kawan yang hadir, kami memang di Negeri Selangor memang sangat aktif untuk membuat kursus-kursus bukan yang disediakan oleh Jabatan Perhutanan. Maknanya Persatuan ambil inisiatif untuk menambah ilmu-ilmu luar, survival, ilmu-ilmu life untuk BLS, LBS untuk emergency, untuk ikatan, untuk ikhtiar hidup. Kita memang ada buat latihan setiap bulan. Setiap bulan Persatuan Malim Gunung Cawangan di Selangor anjurkan untuk semua MGP dan orang awam. Kita jemput orang awam juga untuk turut serta belajar ilmu-ilmu yang orang kata ekstra. Dia tidak terhad kepada Malim Gunung. Ya, betul. Okay. Baik, kita balik kepada aspek keselamatan. Sebagai Malim Gunung, apa yang ditekankan sebelum, semasa dan selepas? Okey. Yang paling penting, kita sebelum kita untuk mendaki tu, kita mesti buat briefing. Briefing tu pada MGP atau pada setiap guide memang wajib lah. Maknanya kita beritahu, kita maklumkan para peserta tahap kesihatan diorang, dah breakfast ke belum. Tengok orang kata first impression kita dengan kita punya klien kan. Briefing tu sangat penting supaya kita boleh ingatkan kembali apa yang kita perlu buat, apa yang kita jangan buat, apa yang kita do and don'ts lah sebelum kita start mendaki. Dan semasa mendaki pun kita kena tengok, maknanya kita buat macam survey lah. Kita tengok, perhatikan adakah kita punya peserta tu, line up kita berjalan okey ke tak okey, normal tak normal, mengah tak mengah, perlukan air. Sebab kadang-kadang bila kita penat ni, kita lupa untuk minum, kita lupa untuk makan. So benda-benda tu yang kita ingatkan. Dan kemudian kita sentiasa memang pesan leave no trace, jangan buang sampah.
tinggalkan hanya kenangan dan bawa balik apa yang kita bawa masuk kan, kita bawa keluar. Itu yang kita selalu tekankan sebelum, semasa dan selepas. Sebab macam kita selalu ingatkan, bukan untuk ke puncak kita punya destinasi, tapi untuk pulang ke rumah dengan selamat. Itu lebih penting. Kita punya aim. Setiap kali kita mendakilah. Saya ada tengoklah satu reel, ada seorang orang berpengalaman ni kata jangan makan mi segera sebelum masuk hutan mendaki. Adakah benda tu rasional? Dia sebenarnya sebab mi segera ni dia boleh makan, tapi dia akan cepat kita rasa dahaga sebab garam, sodium apa yang dalam tu kan, mungkin bahan-bahan yang digunakan dia buat kita cepat lebih dahaga. Ataupun sebenarnya makan Maggi semasa hiking ni dia tak full mengenyangkan. Tak mengenyangkan. Dia tak berapa mengenyang. Tapi benda tu yang paling syok sebenarnya. Paling seronok sekali bila di hutan kalau kita makan Maggi. Sebab apa? Dia panas. Benda yang memanaskan kan. Air panas, Maggi, benda yang kita masak di hutan tu sebab dia senang. Benda tu fakta lah. Dia ada fakta lah. Kenapa tak boleh? Ya, dia sebenarnya ada fakta, tapi it's up to kita punya sendiri, body yang kita tahu body kita kan. Kadang-kadang kita tak boleh makan terlampau berat sebab mindset kita takut bila makan kita nak kena buang air. So bila berat makan, dia takut dia terbuang air, dia dah menyusahkan diri dia sendiri. Tapi sebenarnya dia boleh tapi tak digalakkan. Macam Azwan sendiri sebagai malim gunung dan orang yang hiking lah, ada pengalaman sesat dalam hutan ni masa naik manjat ke? Untuk diri saya sendiri, alhamdulillah setakat ni minta dijauhkan lah. Memang tak ada sesat lah. Tapi kita ada, memang semua orang tahu aktiviti tak semestinya hiking, macam yang di Gopeng Ultra itu aktiviti, itu event larian pun boleh sesat kan. So dalam hutan apa pun boleh jadi. Dia betul. Sebab kita Muslim dah percaya kan, percaya kepada benda-benda gaib kan, percaya pada qada dan qadar. Dan dalam Quran pun sendiri bagi tahu di gunung, di laut, di hutan, memang ada orang cakap makhluk lain pun ditempatkan di situ. Cuma yang selalu saya ingatkan peserta dan diri saya sendiri, kalau nak buat apa-apa, buat tapi dengan orang kata proper way lah. Macam kita, kalau kita nak buang air, kita baca doa. Sebab makhluk halus atau makhluk gaib ni, kita tak nampak dia dan dia tahu kita tak nampak dia. So kalau kita nak buang air, macam kita baca doa masuk tandas, perform je, tak ada masalah. Sebab dia pun tahu kita tak nampak dia. So orang kata kita lebih berbahasa lah bila berada di hutan. Beradab lah. Beradab, betul. Beradab. So dalam masuk hutan ni, mungkin awak sendiri ada pengalaman play lah bab-bab mistik ni. Ini memang soalan orang kata kalau pergi mana-mana pun akan tanya kan, soalan mistik. Macam saya cakap tadi, setiap kali saya masuk setiap kali saya buat apa-apa urusan, Al-Fatihah dengan doa tu memang saya tak lepas. Mungkin kita sebagai guide, kita boleh buat satu briefing ataupun kita baca doa untuk semua keselamatan, tak kira apa agama pun, kita minta dilindungi lah. Tapi kejadian sesat kawan-kawan even di negeri Selangor pun masih ada. Maknanya kita dapat tahu yang bila dalam grup WhatsApp tu ataupun dalam kita komunikasi dalam radio, kita boleh tahu yang kami tak nampak jalan, dia bagi tahu. Kami dah jalan tapi tak nampak jalan. So mungkin situasi kejadian macam tu masih ada dan dia satu je, jangan panik. Bila panik, kita tak boleh nak buat satu judgement, keputusan yang apa yang patut kita buat. Mungkin waktu tu kita kena berhenti rehat sekejap, ataupun baca doa ke, ataupun kemungkinan sebab mungkin di negeri Selangor ni tak begitu ketara sebab kita banyak depek punya, kita ada tempat untuk bermalam tapi kita kebanyakannya depek. So
pertukaran hari tu kita tak lalui. Macam kita jalan waktu malam atau waktu maghrib. Benda-benda tu yang kita kena kontrol lah. Ada juga orang cakap kalau naik tu jangan bawa balik barang-barang daripada hutan semua. Rasional ya? Ya, sangat rasional. Sebab kan macam saya bagi tahu yang sebentar tadi, leave no trace kan. So kita cuma tengok je benda-benda cantik, batu, kayu, just enjoy the nature, tapi jangan bawa balik lah. Sebab kita tak tahu, mungkin pokok ataupun batu tu ada hak milik somebody ataupun makhluk yang duduk di sana. So just kita kata kalau kita nampak bunga, ambil gambar, enjoy je. Tak payah nak petik bawa balik. Macam orang kata kalau bahasa mudah, kalau kita kat rumah kita sendiri pun masuk kan, rumah orang masuk rumah orang kita, ambil barang bawa keluar kan, marahlah kita. So macam tu lah kalau di hutan dan di Gunung Ganang, macam tu lah. Okey, tadi ada cerita pasal Gopeng. Atau trail sebelum ni ada peserta yang hilang semua sebagainya. Adakah Malim Gunung turut terlibat dengan aktiviti SAR semua? Ya. Malim Gunung memang mengambil perlibatan yang sepenuhnya. Dan bukan hanya di Perak tu sendiri, di Gopeng tu sendiri. Saya percaya satu Malaysia. Dan aktiviti ni untuk pengetahuan anda bukan di Gopeng atau di mana-mana aktiviti SAR, semuanya sukarela dan tidak dibayar. So memang kami di Selangor pun memang di Persatuan Malim Gunung Cawangan Negeri Selangor, kami ada biro SAR yang akan standby 24 hours, akan bertindak mengikut keperluan. Ini melibatkan kes-kes orang hilang ke ataupun kejadian kecemasan. Macam contoh di Broga, kita tahu yang adik arwah ni tak dapat keluar pada masa yang sepatutnya keluar. Judgement kita pada awalnya memang kemungkinan sama ada dia sesat ataupun meninggal lah. So kita just masuk, bergerak atas kapasiti pihak berkuasa. Macam waktu ni yang in charge biasanya untuk SAR ni bomba lah. So kita bergerak atas arahan pihak berkuasa dan kita buat benda tu terus, tak ada tunggu-tunggu lagi. Bagi tahu ada orang hilang atau ada kecemasan, biro SAR ni akan bertindak immediately lah. Tapi atas guideline atas bomba. Kita memang masuk dan saya nak ucapkan terima kasih jugalah kepada pihak bomba dan penyelamat Malaysia dan pihak Akademi Bomba, especially di Kuala Kubu lah, dan seluruh Malaysia lah akademi yang mana yang terlibat. Pihak bomba memang sangat-sangat membantu Malim Gunung Perhutanan. Kerjasama yang Tuan Yus dan pihak bomba jalinkan memang sangat-sangat membantu kami lah. Maknanya bila berlaku SAR ke atau bila kami buat latihan lanjutan ataupun mana-mana latihan di luar masa yang kami tetapkan tu, memang pihak bomba sangat-sangat memberi kerjasama kepada Malim Gunung. Okey, Azwan, kita nak tahu sebagai Malim Gunung Perhutanan Cawangan Negeri Selangor, port atau mungkin juga kawasan denai pendakian mana yang mencuri tumpuan di Selangor ni? Di Selangor ya. Sebab di Selangor macam saya bagi tahu tadi, accessible, maknanya mudah. Tempat daripada kanak-kanak sampai orang dewasa, veteran, semua boleh pergi. Setakat ni lah yang paling famous spot sebab dia satu, view yang cantik. Tempat dia tak susah untuk pergi, Bukit Kutu. Dia boleh dikatakan setiap minggu kalau slot dia 100, memang habis 100, especially bila cuti lah. Kalau time cuti ke ataupun orang kata long holiday kan, Bukit Kutu dari sekarang ni dah jadi 150 dia punya kuota untuk sehari. Pun boleh habis. Mana kata contoh ada had maksimum untuk satu-satu tempat hiking tu kita pergi. Betul. Nak dapatkan permit tu satu hal lah. Betul. Dia akan limitkan. Ya, sebab menurut perhutanan kita kena control carrying capacity. Kita bukan nak orang masuk just enjoy. Kita nak jaga setiap denai yang kita ada ni, kita nak kena kontrol dia punya tahap bukan ke tahap kesihatan kita juga, tahap kesihatan denai. Maknanya tidak merosakkan untuk long term kan. So that's why
pihak perhutanan buat carrying capacity pada setiap trek pendakian. Saya nak tahu juga ada berapa jenis hutan sebenarnya di Malaysia? Okey, di Malaysia kita bahagikan ikut ketinggian sebenarnya. Yang kita belajar daripada perhutanan, kita daripada tinggi yang 1,500 kita kategorikan sebagai hutan gunung tinggi. Untuk 1,500 meter ke atas. Dan dia turun ke bawah 1,200 meter sebagai hutan gunung. Dia hutan gunung tinggi. Lepas tu diteroka bukit tinggi. Lepas tu bukit. Lepas tu tanah pamah dan orang kata paya laut lah. So setiap gunung, level-level gunung ni atau jenis-jenis hutan, dia kita boleh tengok saiz pokok dia. Bila semakin tinggi pokok, dia akan batang dia semakin rendah atau kecil, daun semakin mengecil. Sebab setiap level ni dia nak cari sumber makanan kan. So pokok-pokok pun dia akan berubah mengikut ketinggian hutan. Begitu juga dengan malim gunung ni. Dia ada spesifik, hutan ini sekian-sekian malim gunung. Dia ada kepakaran dia atau semua boleh? Okey, basically sebelum adanya ataupun sebelum malim gunung ni di endorse, kita biasa kita masuk hutan kita pakai nature guide. Tapi nature guide bila kita dah ada satu lagi identity maling gunung. Maling gunung ni dia 1,000 kaki ke atas. Dan nature guide ni 1,000 kaki ke bawah. Tapi untuk menjadi maling gunung, sesiapa saja boleh menjadi maling gunung. Nature guide pun boleh jadi maling gunung dan maling gunung pun boleh jadi nature guide. So cuma maling gunung perhutanan yang Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia tetapkan untuk mungkin pada peringkat awal penubuhan kami ni, kita lebih fokus kepada localize. Maknanya untuk di Selangor sahaja, hutan Selangor sahaja dulu. Untuk di Pahang, hutan Pahang dulu. Untuk di Johor, mungkin Jabatan Perhutanan kita pun minta jasa baik Jabatan Perhutanan Malaysia untuk mungkin dah kita orang kata bila daripada baby tu kita dah membesar macam sekolah kan. Sekolah rendah di sini, sekolah menengah, nanti kita dah level, kita dah upgrade, mungkin kita pergi universiti, mungkin kita boleh Selangor boleh bekerja di Johor, Selangor mungkin boleh bekerja di Perak, mungkin ada term-terms yang ataupun syarat-syarat yang kita kena patuhi lah, yang mungkin pihak perhutanan boleh tengok nanti kan, tengok balik macam tu. Faham? Menarik sebenarnya aktiviti pendakian. Dan sudah pasti kerjaya malim gunung ni mencabar, bagi saya mencabar lah. Baik, kita tiba di penghujung. Terima kasih tak terhingga kepada saudara Muhammad Azwan Abdullah, Naib Pengerusi Persatuan Malim Gunung Perhutanan Cawangan Negeri Selangor. Kita doakan yang terbaik, InsyaAllah. Selamat pagi, selamat pulang. Itu lebih penting. Betul. Itu yang kita tetapkan dan terapkan kepada semua malim kita. Tak semestinya kita nak bawa klien kita ke puncak untuk menikmati pemandangan, untuk menikmati orang kata nature lah. Tapi yang paling penting untuk pulang ke rumah itu dengan lebih selamat. penting. Itu yang lebih penting. Semoga terus berbakti kepada hutan dan masyarakat, insya-Allah. Itu saja, terus positif. Saya Haidar Ali. Assalamualaikum, selamat, salam sejahtera.